Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakimnya arif lagi bijaksana, guru-guru yang saya junjung tinggi ilmunya, serta sahabat seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian bukan sekadar sebagai seorang pelajar, tetapi sebagai pewaris watan, pembela warisan dan penjunjung kebenaran. Saya hadir membawa satu amanah suci, yaitu untuk menghidupkan kembali gema janji yang telah kita lafazkan saban pagi di perhimpunan sekolah yang terukir dalam lembaran sejarah negara kita, yaitu Rukun Negara. Tajuk pidato saya hari ini ialah Rukun Negara, janji kita kepada Malaysia. Hadirin yang budiman, Rukun Negara bukan sekadar gugusan 5 prinsip. Ia bukan hanya madah yang dihafal tanpa jiwa. Ia adalah nadi kenegaraan, roh kepada perpaduan dan janji kolektif kita kepada bumi bertuah ini yang kita sebut sebagai Malaysia. Setiap satu prinsip adalah seperti tiang kepada sebuah maligai. Jika satu tiang runtuh, rebahlah seluruh binaan. Maka hadirin sekalian, hari ini izinkan saya menyorot 3 daripada prinsip agung ini. Kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan dan kesopanan dan kesusilaan. Dengan lensa yang lebih dalam, bahasa yang lebih berjiwa dan hati yang lebih terbuka. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini bukan sekadar tuntutan rohani, tetapi akar kepada akhlak dan moral bangsa. Tanpa kepercayaan kepada Tuhan, manusia hanyut dalam kesombongan, hilang arah dan mudah terpedaya oleh tipu raya dunia. Lihatlah sejarah bagaimana tamadun agung seperti Rom dan Mesir runtuh bukan kerana kekurangan kekayaan, tetapi kerana hilangnya nilai spiritual dalam masyarakat. Maka dalam konteks Malaysia yang berbila agama, prinsip ini menjadi simpul kasih antara penganut agama yang berbeza. Ia mengajak kita toleransi, penghormatan dan cinta sesama insan. Kerana di hadapan Tuhan, semua manusia sama dan tidak ada yang lebih mulia, mainkan dengan takwa. Persis kata-kata, dikalau ilmu menjadi cahaya, hati tidak mudah gelap oleh kebencian. Kedua, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan bukan sehelai kertas di rak-rak parlimen. Ia adalah perjanjian sakti antara rakyat dan negara. Ia melindungi hak, membahagikan kuasa dan menetapkan sepadan yang tidak boleh dicerobohi. Namun persoalannya, sejauh mana anak muda hari ini menyedari bahawa mereka memiliki hak untuk bersuara, untuk mendapat pendidikan dan untuk hidup dalam negara yang aman. Dan lebih penting, sejauh mana mereka tahu bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, untuk tidak menyebar fitnah di media sosial dan untuk memelihara keharmonian. Hadirin, kita tidak mahu wujud generasi yang hanya tahu menuntut, tetapi tidak mahu menyumbang. Jika rakyat buta perlembagaan, maka negara itu berjalan tanpa kompas di lautan pergolakan. Ketiga, kesopanan dan kesusilaan. Di sinilah letaknya maruah bangsa. Kesopanan bukan lemah. Ia adalah kekuatan yang sunyi tetapi ampuh. Kesusilaan bukan kolot. Ia adalah pakaian adab yang menjadikan masyarakat kita berbudaya. Di zaman media sosial yang pantas dan lantang, kita tidak lagi berbicara, kita menyerang. Kita tidak lagi berhujah, kita mengecam. Maka di sinilah letaknya peranan prinsip ini sebagai pagar adab yang mengingatkan kita untuk berhemah, untuk berbudi dan untuk berfikir sebelum menghakimi. Bayangkan jika setiap rakyat Malaysia menyemai kesopanan dan tutur kata, menghormati yang tua, menyantuni yang muda dan berterima rasa di jalan raya. Nescaya Malaysia akan menjadi taman yang damai, dihiasi bunga nilai dan harum oleh budi pekerti. Ingat, budi bahasa tidak ternilai harga, lebih mahal daripada permata. Hadirin yang saya muliakan, janji bukan sekadar diucap, tapi ia perlu dikotakan. Jangan biar rukun negara tinggal dalam buku teks atau hanya dilafaz dengan bibir tanpa makna. Kita harus menyuntikkan prinsip-prinsip ini ke dalam setiap urap nadi kehidupan kita. Di rumah, biar ia terpancar dalam kasih sayang sesama keluarga. Di sekolah, biar ia subur dalam semangat hormat guru dan kawan. Di jalan raya, biar ia terzahir dalam sabar dan budi bahasa.
Dan di media sosial, biar ia terpancar dalam tutur kata yang menyatukan, bukan memecahkan. Malaysia tidak hanya perlukan bangunan pencakar langit, tetapi insan yang tinggi akhlaknya. Bukan hanya pelabur asing, tetapi warga tempatan yang luhur jiwanya. Akhir kata, ayo kita hidupkan kembali janji ini. Bukan dengan retorik, tetapi dengan amal. Kerana dukun negara bukan hanya dokumen negara, tetapi ia adalah wasiat kepada generasi. Dan kita adalah penjaga wasiat itu. Sekian, terima kasih.